Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5, bab 3, Raja, Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Latar belakang pemerintahan beraja. Latar belakang pemerintahan beraja seperti berikut. Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum Perang Dunia yang Kedua, semasa pendudukan Jepun, selepas Perang Dunia Kedua, dan Raja, Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen selepas merdeka. Pemerintahan beraja semasa Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan pemerintahan berkuasa mutlak. Raja berkuasa dalam pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Pemerintahan berdasarkan Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Pemerintahan diperkukuhkan dengan konsep Islam, di mana raja ialah ketua agama Islam. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh Kesultanan Melayu dari segi tradisi dan adat istiadat. Pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia yang Kedua, pemerintahan beraja menjadi penghalang kepada British untuk menjajah tanah Melayu. Pemerintahan British di tanah Melayu adalah seperti berikut. Negeri-negeri Melayu bersekutu. British telah memperkenalkan sistem residen dan hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri sahaja. Di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, British melantik penasihat British, tetapi pentadbiran negeri dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 bertujuan untuk menghalang perluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Pemerintahan beraja semasa pendudukan Jepun. Semasa pendudukan Jepun, Persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada tahun 1943 telah mengiktiraf raja-raja sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam, memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Kedudukan raja-raja Melayu diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di tanah Melayu. Pemerintahan beraja selepas Perang Dunia Kedua. Semasa Malay Union 1946, raja-raja Melayu kehilangan kuasa dalam pemerintahan negeri kerana diambil oleh Raja England. Pemerintahan diketuai oleh Gubernur. Semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948, kedaulatan raja-raja Melayu dikembalikan semula. Undang-undang tubuh digubal oleh raja-raja Melayu dan digunapakai sehingga kini. Pemerintahan beraja selepas merdeka. Pemerintahan beraja diteruskan selepas kemerdekaan Tanah Melayu 1957.
Pemerintahan beraja termaktub dalam perlembagaan persekutuan seperti Ketua Negara ialah Yang di-Pertuan Agong. Raja diiktiraf sebagai pemerintah tertinggi. Rakyat diberi hak memilih wakil melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Sejarah institusi Majlis Raja-Raja. Durba Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1897. Durba pertama ditubuhkan pada tahun 1897 semasa penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Durba ini melibatkan Majlis Persidangan bagi Raja-Raja Melayu seperti Negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan, membincangkan soal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Majlis Sultan-Sultan semasa Malay Union 1946. Majlis ini dipengerusikan oleh Gubernur Malay Union. Ahli majlis ini terdiri daripada 9 orang Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Majlis ini membincangkan soal undang-undang berkaitan agama Islam dan menasihati Gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Majlis Raja-Raja ini diurus sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Peranan Majlis Raja-Raja adalah seperti berikut. Pengurusi mesyuarat ditentukan dalam kalangan 9 orang Raja Melayu, disertai oleh penyimpan mohor besar Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British dalam soal penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. Majlis Raja-Raja selepas merdeka 1957. Majlis Raja-Raja ini dikekalkan tetapi mengalami beberapa perubahan seperti Majlis Raja-Raja turut dianggotai oleh Yang di-Pertuan Negeri Melaka dan Pulau Pinang selepas tahun 1957. Majlis Raja-Raja dianggotai oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah selepas tahun 1963. Yang di-Pertuan Negeri tidak turut serta dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan timbalang Yang di-Pertuan Agong. Kedudukan Majlis Raja-Raja dalam perlembagaan persekutuan. Kedudukan Majlis Raja-Raja dalam perlembagaan persekutuan. Kedudukan Majlis Raja-Raja dalam perlembagaan persekutuan adalah seperti berikut. Memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Bersetuju atau tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Memberi nasihat berkaitan dengan jawatan tertentu. Menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putera di Sarawak dan Sabah, dan kepentingan sah kaum lain. Menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu dan memperkenan perubahan sempadan negeri setelah mendapat perkenan Raja Negeri berkenaan.
Yang di-Pertuan Agong dan Raja berperlembagaan. Yang di-Pertuan Agong. Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Pemilihan dibuat daripada 9 orang Raja Melayu oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara termaktub dalam Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Kuasa Yang di-Pertuan Agong meliputi kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan kuasa kehakiman. Kuasa Yang di-Pertuan Agong seperti berikut. Kuasa eksekutif Yang di-Pertuan Agong. Baginda bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Baginda melantik Perdana Menteri yang mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat. Baginda juga melantik menteri-menteri, timbalan menteri atas nasihat Perdana Menteri. Pelantikan jawatan penting seperti Peguam Negara, Juru Audit Negara dan Panglima Angkatan Tentera. Melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan Ahli Majlis Tentera. Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera. Baginda melantik diplomat Malaysia ke luar negara dan menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia. Kuasa perundangan Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong berkuasa memperkenankan rang undang-undang. Baginda boleh memanggil Parlimen bersidang dan membubarkan Parlimen. Baginda adalah Ketua Agama Islam di negeri Baginda sendiri, wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Baginda juga menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah dan melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Yang di-Pertuan Agong boleh membuat perisytiharan darurat sekiranya wujud keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Kuasa kehakiman Yang di-Pertuan Agong. Baginda boleh melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Kehakiman dan Majlis Raja-Raja. Hakim Mahkamah Atasan ialah Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah. Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi pengampunan
terhadap seseorang yang sudah dihukum atas nasihat lembaga pengampunan. Baginda berkuasa mengampun, menangguh dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah tentera dan mahkamah syariah seperti Mahkamah Syariah Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah dan wilayah persekutuan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.